Ta'ala di dalam surah An-Nas. Oh. Malam yang mulia ini, malam yang boleh Alhamdulillah, pada malam yang mulia ini, pada malam yang penuh dengan keberkatan ini, Allah SWT telah memberikan pertolongan kepada kita untuk dapat sama-sama hadir bagi menunaikan tanggungjawab kita sebagai hamba kepada Allah, dan juga Allah pilih kita untuk berada dalam satu majlis yang sangat mulia, iaitu majlis ilmu. Saya kira ada di antara kita yang tadi petang tu rasa macam nak datang, tapi akhirnya Allah tak pilih untuk dia sampai ke surau. Ada juga orang yang dah beritahu dengan imam, dan imam tak dapat datang lagi, tapi kalau Allah kata sampai dulu. Jadi percayalah, semua ini atas kehendak dan kuasa pertolongan daripada Allah SWT. Ini yang namanya taufik ataupun hidayah. Bila mana kita ada keinginan untuk melakukan kebaikan, itu namanya hidayah. Kita ada rasa nak buat baik. Aku nak pergi surau, aku nak semayang, aku nak dengar kuliah. Keinginan yang baik itu dipanggil hidayah. Namun begitu, kekuatan, kemampuan dia melakukan ketaatan yang dia nak buat itu dipanggil sebagai taufik. Taufik ini maknanya kemampuan untuk melakukan keinginan yang baik tadi. Jadi ada orang, dia ada hidayah, tapi nak pergi tiba-tiba dalam perjalanan perut dia mengagam pula, lain macam rasa, memang tak sampai, memang tak boleh sampai. Dia paksa patah balik, tapi dia dah balik, itu jawabnya memang tak datang lagi. Jadi dia ada hidayah, tapi Allah tak bagi pertolongan untuk dia dapat kekuatan buat apa yang tuan-tuan buat tadi. Itu namanya taufik dan juga hidayah. Jadi hari ini tuan-tuan dapat hidayah dan juga dapat taufik. Sebab itu dah ada niat nak buat baik itu pun dan dapat ganjaran pahala. Kerana kekuatan nak buat baik ini bergantung kepada Allah. Kadang-kadang kita rasa nak semayang tu sampai dekat sini, tiba-tiba nak bangun satu dua tu macam tak lah nak bangun. Kaki dah mula rasa lain macam gitu. Walaupun ni kaki-kaki kita dekat dengan kita, tapi kalau Allah kata tak boleh bangun juga. Dia tak tahu, kalau semua dah duduk kan. Nampak? Ini namanya taufik dan juga hidayah. Memang kita tak boleh lari daripada mohon pertolongan daripada Allah SWT. Sebab itu jangan rasa kaki yang melangkah tu kaki kita. Jangan rasa tu ikut aku nak pergi ke tidak boleh. Kalau Allah kata pergi tetap. Kalau kita sampai tetap, tak sampai juga. Jadi sebab itu tuan-tuan, hari ini kita pilih satu tajuk. Saya diamanahkan untuk menyampaikan tajuk berkaitan dengan tauhid. Maksudnya tajuk ilmu tauhid ni semua orang dah tahu dah. Cuma mungkin secara terperinci. Rasa dah belajar semua dah ni. Kalau dua ni bab-bab ilmu agama ni rasanya tak ada masalah. Ilmu tauhid disebut juga sebagai ilmu akidah, kan? Sama juga. Ada yang kata ilmu usuluddin, usul-usul agama. Ada yang kata ilmu bicara tentang sifat-sifat yang wajib, yang mustahil, yang harus bagi Allah.
Ada yang kata ilmu kalam dan sebagainya. Jadi tuan-tuan, hari ini dirahmati Allah sekalian, sebelum saya nak pergi kepada yang namanya ilmu tauhid ini, kita ambil dulu awal Allah ciptakan kita. Tuan-tuan tengok ni, Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Diciptakan manusia itu sebaik-baik kejadian. Ini nilai pertama Allah beri kepada kita. Alhamdulillah, jadi orang kita, bukan jadi ayam. Kalau jadi ayam tak sampai kita surau. Jadi orang. Jadi orang ni ahsani taqwim, sebaik-baik kejadian. Tak cukup dengan itu, Allah pilihkan pula dalam ramai-ramai manusia yang terbaik ni, Allah letakkan kita masuk dalam agama dia. Inna dina indallah al-Islam. Tak semua manusia yang dipilih untuk beragama Islam. Dah dapat dah dua kebaikan ni. Tak cukup dengan kejadian yang terbaik, tak cukup dengan agama yang terbaik kita dapat pula laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasanah. Tak semua dapat Nabi ni, Nabi Muhammad, kita jadi umat dia. Kalau kita kata manusia terbaik, ramai. Tapi bila pergi Islam, tak semua. Tapi bila pergi pula umat Nabi Muhammad saja, lagi tak semua. Ada dua. Jadi kita dah 3 kali dah terbaik. Tambah lagi pula bila Allah kata kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Allah kata apa? Kita umat Muhammad ni sebaik-baik umat. Khairul ummah, sebaik-baik umat. Jadi segala-galanya telah Allah berikan yang terbaik kepada kita. Maka selayaknya kita ini, kalau mati nanti, memang layaklah masuk kepada sebaik-baik tempat, iaitu di surga. Kan kena manusia yang terbaik, Islam pula tu, pengikut Nabi Muhammad pula tu, umat yang terbaik, dia buat baik, dah gila. Kalau ikutkan macam itu. Cuma hari ini tuan-tuan hadirin dirahmati Allah sekalian, walaupun tadi saya sebut laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, manusia itu sebaik-baik kejadian. Kemudian radadna, kami akan jatuhkan manusia asfala safilin, kepada serendah-rendah martabat. Tadi dia muliakan kita, tapi kalau tak kena cara, kita dikatakan sebagai serendah-rendah martabat. Apa makna serendah martabat ini? Allah jelaskan dalam surah yang lain, ayat yang lain. Wa laqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Kebanyakan isi kandungan api neraka nanti terdiri daripada manusia dan jin. Manusia macam mana kata Allah? Yang pertama, lahum qulubun la yafqahuna biha. Ada hati, ada akal, tak nak fikir tentang Allah. Yang pertama. Yang kedua, walahum a'yun la yubsiruna biha. Ada 2 mata, tak mahu melihat kebesaran Allah. Yang ketiga, walahum adhanun la yasma'una biha. Ada 2 telinga, tak mahu mendengar kalimat-kalimat Allah. Allah kata apa? Ketiga-tiga golongan ini, ulaika kal-an'am, mereka ini diibaratkan seperti binatang-binatang ternakan. Bal hum adhar, kata Allah, bahkan lebih buruk daripada itu. Ulaika humul ghafilun, mereka orang-orang yang lalai hatinya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi dia kata kita yang terbaik, sebaik-baik makhluk. Tapi kalau tak kena cara kita kendalikan nilai baik akal yang Allah beri kepada kita, dia boleh jadi kepada serendah-rendah martabat. Kalau serendah martabat ni, dia kata lebih teruk daripada binatang ternakan. Kalau kita fikir kat mana sampai jadi lebih teruk daripada binatang ternakan, betul sebenarnya. Mungkin saya pernah cerita, tuan-tuan dulu, saya dulu, tuan-tuan lagi dulu. Bila sebut akal yang Allah ciptakan kepada kita ni sebaik-baik kejadian,
Dan akal ni ada kemampuan untuk beza mana baik, mana buruk. Kalau tak digunakan sungguh-sungguh nilai akal ni, kita boleh jadi manusia yang paling jahat. Tu boleh cicak tu yang tu. Cicak orang tu kata betul. Padahal belum sebut lagi. Nak nampakkan bahawasanya sekali-kali Allah tidak benarkan kejadian yang ada akal ni, jangan buat jahat. Dia tak lagi. Sebab kalau buat jahat, dia akan lebih jahat daripada binatang yang memang tak pernah buat baik. Binatang ada yang buat baik, ada yang buat baik dengan kita lagi belum bukan. Jadi contohnya kita ambil musim korban ni lah. Antara dia cakap ni belum berlaku lagi lah. Tahun bila dulu yang orang curi lembu orang tu masuk dalam kereta birak 2 ekor, seekor depan, seekor dah. Betul tak? Kereta tidak. Betul tak? Dia boleh masukkan lembu ke dalam kereta. Punya cerdik manusia. Mati lembu. Bukan mati kena sembelih kan? Tak kejut, semua hidup tak pernah nak kereta tak. Bingung-bingung. Belum lagi kisah yang berlaku pada musim durian tu. Baru habis kan? Mungkin ada yang terkusun durian. Antara yang jadi musuh utama orang yang ada kebun durian dia apa? Tupai ya. Kita paling takut tupai sekali naik kan 3-4 biji habis. Dia tepuk betul. Dia tu musuh orang yang ada durian. Rupanya musim durian ni banyak tupai yang meninggal. Orang tak tahu. Ramai kena tembak, ramai orang banyak yang kena tembak. Walaupun tupai ni memang kerja dia mencuri, buah dia curi betul. Masuk rumah orang, bunyi, tebuk dengan sini, lepas tu balik. Betul tak? Besok datang lagi, gabi lagi, tebuk lagi, balik. Lusa datang lagi, selagi ada. Tapi pernah tak tuan-tuan nampak tupai yang bawa balik durian, bakul-bakul bawa balik habis. Tapi pernah tak nampak tupai yang bawa bakul, bukit durian, bawa balik datang. Datang besok-besok betul tak? Pergi sekali je pun datang lagi. Kena nampak tak? Mana ada yang curi durian bakul-bakul hisap tu. Bukan tupai tu lah, orang. Jadi nyata bahawasanya manusia ni kalau buat jahat tu lah, dia lebih jahat daripada tupai. Kalau nak tembak siapa benar? Kalau tembak tupai tu, tembak orang tu. Kalau fikir secara logik ni begitu lah, betul tak? Maknanya dia kalau buat jahat, dia akan lebih teruk. Jadi sebab itulah tuan-tuan, kita tak dibenarkan membuat kejahatan, tak dibenarkan melanggar perintah Allah. Bahkan juga yang buat baik pun Allah sebut fawailul lil musallin, maka celaka orang yang mendirikan solat. Yang buat baik pun pula tidak diterima oleh Allah. Ada ulama kata neraka wail khusus untuk orang yang sembahyang. Risau tu kita tadi kita semayang tu apa cerita semayang Allah terima tu tidak. Yang buat jahat tu dah betul lah, betul lah. Dia yang buat baik. Kadang-kadang kita semayang tu sah 13 rukun tuan, tapi rukunnya iman kita tak sah ya. Tadi nak pergi masjid rumah besar, nanti balik singgah kedai, berisalah balik, beli telur, beli sabun, beli susu, beli gula, adalah 3-4 barang untuk ni. Ayolah kata suami, dia pergi masuk masjid semayang. Macam mana elok lepas takbiratul ihram baca Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mula datang pula telur tadi yang mesti untuk dia masalahnya dia tak ingat lepas telur tu dia baca Fatihah habis baca, rokok, sujud, Iktidal baca surah Rabbiyal Azim, semua baca. Kakak kedua lagi sekali, ihdinas siratal mustaqim, tak lagi
lepas terus dia ingat. Jadi 3 rakaat telur saja yang dia ingat. Semayang dia sah tak? Sah. Tapi pahala dia, betul? Iman ni makna dia percaya Allah pula yang maha besar, percaya beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita nampak di sini sembahyang sah, tapi imannya tidak sah. Begitu juga banyak ayat-ayat yang menyatakan bulan puasa, bangun malam tadi, tapi Nabi kata perempuan ni ahlinya. Jadi semua perkara ini, tuan-tuan hadirin dirahmati Allah sekalian, dia tidak menepati ciri-ciri kehambaan yang perlu ada. Walaupun Allah dah jadikan yang terbaik saya sebut tadi, dia beritahu tujuan hidup kita ni untuk apa? Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia ini melainkan untuk beribadah kepada aku. Itu tujuan hidup kita. Apa makna ibadah ni? Memperhambakan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nak kekalkan jadi hamba ni, agak-agak tadi siang daripada pagi sampai pagi ni, tuan-tuan benar-benar jadi hamba ke tidak? Benar-benar jadi hamba ke tidak? Maksud jadi hamba ni maknanya kita beriman bahawa kita ni hamba, Allah tu kan pencipta kita, betul kan? Jadi kita kena yakin sungguh-sungguh Allah ni pencipta kita. Saya bagi contoh yang paling mudah. Contohnya kita beriman Allah ini yang beri kita rezeki, betul? Allah beri kita makan, Allah beri kita minum. Kamu makan minum ni memang dia dah tulis sejak azali lagi. Hari ini kita makan apa, besok kita makan. Bila musim korbankan, dia orang yang tak puas hati. Betul? Banyak ni je dapat. Semua 10 ekor. Itulah. Takkan sekilo. Jadi dekat sini dia dapat daging tadi bukan sebagai sifat hamba. Betul? Kalau dia yakin dengan Allah dah tentukan dekat kampung ni siapa dapat daging, siapa tak dapat. Betul tak? Percaya ke tidak? Macam hari ni, so tengok macam ada jamuan. Allah dah tulis siapa makan, siapa tak makan, siapa dapat, siapa tak dapat. Tapi kalau tengok tadi macam lebih. Kena ada dah. Betul? Betul tak? Yang terambil dulu, ada yang nampak macam korang dia main kira. Orang banyak yang milik, dah ujung tak dapat. Jadi masa tak dapat, tuan-tuan yakin ke tidak? Yang tentu kita dapat tak dapat bukan yang kuasa, bukan sesiapa melainkan Allah. Allah tentukan dalam ramai ni kan, siapa yang balik dulu. Dia start foto dulu, motor dia dulu. Kalau berani, balik kan. Maknanya Allah tentukan. Dalam hal kita nak mencari yang dikatakan tujuan hidup itu, orang mesti buat sesuatu dia sampai darjat jadi ibadah. Kita semayang kan, kita buat ibadah, memperhambakan diri. Tapi kalau dah ingat telur tadi itu kan tak layak. Betul? Dia tak ingat, dia ingat telur daripada ingat tu. Dia tak memperhambakan diri. Jadi macam mana tuan-tuan naik motor ni? Naik motor ni sebagai hamba. Naik kereta tu sebagai hamba. Contoh, kita tengok jam ni tak sempat ni. Kita boleh tentukan kita sempat ke tidak. Betul? Ini bukan kita itu. Pukul 3 rasa dah habis udara ni dah tempat dah yang dia pula yang tentukan waktu dah tutup. Betul tak? Ini bukan sifat hamba. Betul? Ini kadang-kadang kita tak perasan, tuan-tuan. Kalau satu hari tu rupanya pegangan akidah kita ni berubah. Pagi kan jadi ahli sunnah wal jamaah, betul?
Pengamikan jadi Mu'tazilah, petang kan jadi Qadariyah, malam kan jadi Jabariyah, pagi besok bertobat kali semua dari sunnah wal jamaah. Contoh dia kata pergi tu orang panggil rewang tak, tolong rewang pun tak. Kemudian dia apa nama, pergi rewang ni makan nasi kan, dia makan nasi apa dia masak, dia boleh berikan. Kalau aku yang masak macam ni ke? Ini bukan sifat hamba, bukan sifat. Apa lagi pula yang datang lewat ni pula pun kadang-kadang terjebak juga. Sebaik datang, kalau tidak masak pun bukan sifat aku. Memang betul, memang secara zahir nampak kalau dia tak ada tu payah dia. Tak boleh sebut seolah itu yang tentukan nasi itu masak tak masak, sedap-sedap. Jangan risau teman, jangan risau. Jadi maghrib besok malam sebelum sampai tepat pukul 7 sudah sampai. Mana boleh cakap macam tu? Betul tak? Kita siapa nak kata kita boleh sampai pukul 7? Tak sampai sekarang kita boleh sampai. Jadi nak mengekalkan nilai baik tadi itu, bila Allah kata tujuan hidup tu memperhambakan diri kepada aku pula, menjadi satu syarat untuk kita belajar. Rupanya kita ada masalah berkaitan dengan tak mengenali sungguh-sungguh siapa pencipta kita. Maka Imam Al-Ghazali menetapkan syarat nak jadikan apa kerja tuan-tuan, makan, minum, pakai baju, berjalan, naik motor, naik kereta, buat urusan hidup ni jadi ibadah. Maksud ibadah didapat ganjaran pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada syarat pertama yang Imam Ghazali kata apa? Kena ada ilmu. Kena ada ilmu ni paling besar, dan ilmu ni yang paling dituntut. Ilmu tauhid, ilmu nak masuk. Kalau ikut ni tak habis cerita lagi, kita kena sambung jawabnya nanti. Tapi tak apa. Dia sebut ilmu tauhid ni paling asas. Yang kedua ilmu fiqh, yang ketiga ilmu tasawuf. Tiga ni kena. Tiga ni tuan-tuan. Isteri kalau nak masak kat dapur tu, tauhid kena ada, fiqh kena ada, tasawuf kena ada. Tengah masak-masak kosek keras, air tak keluar pula. Macam mana air tak keluar tadi ni boleh mengekalkan iman kita? Percaya ini semua kerja Allah. Berapa orang kosek-kosek berat, air tak keluar dengan senyum dia. Allah Akbar, ya Allah. Kalau dia keluar ini, subhanallah, ibu ni apa? Aku tak boleh dulu. Ini tak kena apa ni? Wah, jauh punya SAG. Kejap ada. Nak nampak kan Allah. Kemudian tengah tu pula, air dah ada, api pula tadi. Oh, boleh marah juga dia ni. Api semua kena tumbah sekarang. Jadi semua ini sebenarnya perkara-perkara sebenarnya ilmu tauhid ni memang dia tak boleh berpisah. Apa kerja tuan-tuan buat, tauhid tetap senang. Iaitu ilmu yang membicarakan tentang mengesahkan Allah. Beriman dengan Allah itu jadi pertama rukun iman itu kan. Rukun Islam itu mengucap dua kalimah syahadah. Dia bukan sembahyang dulu, bukan puasa dulu, mengucap dua kalimah syahadah. Kita bersaksikan Allah itu yang layak kita sembah dan Muhammad itu Rasul Allah. Jadi bila nak belajar ilmu tauhid, kalau dulu kita dah belajar, kalau nak senang nak ingat ni sifat 20 ke? Wujud, idam, baqa, mukhalafatu ta'ala lil hawadis, qiyamu ta'ala bi nafsi, wahdaniyah. Ingat lagi? Mana pergi ilmu? Buat apa kita belajar? Jadi tuan-tuan hadirin dirahmati Allah sekalian, memang saya ingin belajar. Tugas pertama Rasulullah bila dapat seruan arahan dia nanti jadi Nabi dan Rasul utusan Allah, tugas pertama dia bukan suruh sembahyang, bukan suruh puasa, tapi dia suruh memperkenalkan Allah kepada
masyarakat jahiliyah. Tauhid tu nak kenal. Bila sebut nak kenal ni tuan-tuan, masalahnya apa? Tak boleh pakai mata. Nak kenal Allah kalau pakai mata dah tak nampak. Kita ni kalau nak percaya kan mesti tengok. Ingatkanlah hati-hati kamu yang akan dipersembahkan kepada Allah. Jadi Allah, kita nak persembahkan hati kita kepada Allah. Iman kita dengan dia macam mana? Yang ini tuan-tuan. Kalau tuan-tuan tengok hari ini, hati-hati manusia pada hari ini dalam keadaan yang sangat dengan penyakit. Maksud penyakit macam mana tuan-tuan? Benar. Tengok muka tuan-tuan benar tahu. Muka orang benar, muka letih. Letih jadi orang. Tapi macam mana letih, penat pun ni tuan-tuan. Yang betul-betul penat ni siapa? Anggota yang paling penat sekali. Bukan tangan, bukan kaki, bukan mata, bukan telinga. Kaitan dalam hati. Mata ni cuma tengok dia, yang nak sakitkan hati. Telinga cuma dengar dia, yang nak sakitkan dia. Jadi hati ni sebenarnya yang terlebih utama untuk kita berhitung. Ala bizikrillah, Allah dah bagilah senawar. Hanya dengan mengaji Allah saja tatma'innul qulub, boleh memberikan ketenangan kepada hati. Macam mana tuan-tuan nak rasa nikmat beriman dengan Allah ni, bagi apa pun hati jadi tenang. Kalau ikut dia kata tadi, ala bizikrillah tatma'innul qulub, dengan nanti Allah itu boleh memberi ketenangan pada hati. Kalau ikut lepas sembahyang maghrib tadi tu, hati kita semua ni tenang. Sebab itu saya bagi contoh dulu. Contoh orang yang tak betul tauhid dia, contoh orang yang sembahyangnya tak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ibu pun, ibu-ibu contoh dia nak sembahyang asar dia lewat. Dah lewat sembahyang asar, pukul 4.30 tangguh, pukul 5 tangguh, pukul 6 sebab anak mengadang. Tiba-tiba dah 6.30 baru perasan mak ni, belum dah 6.30 dah mak tak asar lagi. Ambil adik ni, penari budak ni, dia bukakan TV. Jadi budak ni bukakan TV, letak budak dari patus senyak pula. Cerita Hindustan pula. Jadi mak tadi ni pakai telekong, pakai duduk, pakai telekong, apa semua siap masuk bilik, letak dia dah. Dah siap nak berdiri nak semayang ni, belum kecilkan TV tu mak semayang ni. Yalah mak, Rasulullah. Baru nak takbir. No, tengok adik tu baru mari dia kat laut, mak dia kacau ni. Yalah mak, kau tengok yelah tengok. Ya. Astagfirullah. Allahu Akbar. Tengah-tengah semayang agak ni saya alung. Kita ustaz kalau tengok mana sedap. Tiga-tiga suara ni nak buat pun. Betul. Agaknya sedap sangat, apa kuat sangat tadi budak ni reka. Dia menusuk masuk dekat bilik mak tengah semayang. Elok tengah berdiri. Jadi budak dia nampak tarik pergi kat mak ni. Orang perempuan telekong bawah tu bersambung sampai ke atasnya, sampai ke kepala. Jadi anak dia tarik ni, ibu, mak tarik ni, boleh tarik ni, nak kepala ni ikut sekali ni pula. Jadi dia lawan telekong dengan anak ni bagi tegak ni. Anak tak puas hati pergi belah sini pula, tarik ni pula, dah pergi sini pula, puan lawan. Eloklah terus semayang, habis semua ni pergi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habis pergi salam, kan malah cakap tadi, kau biarkan adik ni kacau mak. Sebelum semayang ni marah si Alung, tengah semayang gaduh betul dengan anak, lepas semayang sambung balik dengan si Alung, betul tak? Ini tanda semayang yang Allah tak. Sebab tatma'innul qulub, hati dia tak tenang. Dia bangunnya Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi.
Oh, dapat nikmat ke dia tak pastikan kau tenang atau tidak sekarang. Ini kalau servis hati masing-masing tuan-tuan harus ada di antara kita yang hati ni bukan malam ni, malam tadi punya pun betul, malam-malam punya pun betul, hati kita ni tak fresh. Kadang bukan hari ni dulu, tahun lepas punya pada asal lari dia teringat tu haji tu dia cerita siapa punya nampak ni dah setahun lah tak habis cerita lagi dengan ni. Ini hati. Sebab tu tuan-tuan saya kata tadi, kena belajar. Bila kita belajar ilmu Allah ni, kita tahu mana kerja kita, mana kerja kita. Allah ni kalau buat kerja kan, jadi kun payah, wajib jadi, mustahil tak jadi kerja. Kerja kita sebagai hamba tak mungkin jadi, mungkin tak jadi. Ini contoh selalu saya kasut tangan kat luar tu sifat ni dulu mungkin ada, mungkin hilang. Tapi ingat lagi saya dah sebut, sebab dia itu kejadian yang harus boleh ada, boleh tak ada. Baik, katakan tuan-tuan keluar, betul keluar masuk tuan-tuan dia ni tak ramai. Hari Jumaat katakan itu semayang ramai orang, keluar kasut dia, apa rasa? Suka tak? Ini berakal sekali. Dah lama tak hilang rasa. Ada macam tu. Bukan orang. Kita kan ada perasaan tu. Mula-mula mesti risau punya. Risau. Betul. Risau. Dua masalah. Satu kasut hilang, satu hati tak kena. Mana tuan-tuan nak selesaikan tu? Dua masalah. Berbeza kan? Kasut hilang tak tempat. Kesan daripada kasut hilang tu, hati jadi tak terang. Dua masalah. Saya pesan, jangan cari kasut ketika hati pun depan mata pun tak nampak. Kan? Kadang ada orang cari skokin ke mana pak? Okey, skokin pakai mana depan cari. Kalau orang cari pada apa? Tak jumpa. Tu ada yang tanda ni isteri tu hatinya tak tenang. Kadang suami balik rumah dia tu salah ngomong. Tu tanda yang hatinya tak tenang. Kadang ada orang dia pegang pen kan, tulis lalu mana tak dia dapur punya baik tanya anak mana pen abang? Abang pen abang? Tanda hatinya tak tenang. Kat sini kena kan. Lebih teruk lagi yang pegang kunci. Siapa nampak kunci abang? Dia pegang. Itulah, itu jelas memang tak tenang hati. Tanda orang tak tenang. Sebab bila hati tak tenang ni, dia tak nampak jalan, dia tak nampak petunjuk. Allah tak temukan apa yang dia nak cari. Dia tak tentu. Baik. Jadi bila katakan tuan-tuan keluar, betul masuk tuan-tuan ni lah. Pertama saya pesan, betul bukan hati, bukan saya kasih. Kenapa saya kata selamatkan hati dulu? Sebab di dalam hukum kita ada iblis, kita ada penggoda ni memang dah ikrar dengan Allah sampai kiamat. Dia akan terus menyesatkan manusia. Pantang iblis tengok hati orang lain, dia memang masuk. Jadi masa tuan-tuan tengah uruskan soal kasut hilang dengan hati tak tenteram ni, hati kita ini sebenarnya menjadi rebutan antara iblis dengan malaikat. Bisikan siapa yang tuan-tuan ada? Kalau tuan-tuan ambil jiwa iblis, orang ngajar betul, orang kampung nak doa kodong kaki semua. Itu memang sifat iblis. Sakit dia layan perasaan ni. Betul. Tapi kalau jiwa malaikat ni tidak. Allazina idza asabatkum musibah, kata Allah surah Al-Baqarah, sekiranya kamu ditimpa musibah, apa kata Allah? Qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kepada engkau lah aku datang, kepada engkau lah aku kembali. Semua yang ada dekat dunia ni hak milik mutlak Allah. Dia berhak ambil balik. Jadi bila tuan-tuan keluar, kasut hilang,
hati risau, selamatkan iman kita ni. Percaya ke tidak? Dengan jadi keluar-keluar pasal ulang, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Perempuan orang sebelah tanya, siapa meninggalkan? Jawab ajalah, Rasul aku meninggal. Maknanya apa? Dia selamatkan iman dia dulu. Apa saja pula, selamatkan iman. Selamatkan iman ni nak selamat macam mana kalau tak kenal kerja kita dengan kerja Tuhan? Tak kenal dengan Tuhan, marah kita. Ini tu. Sebab tu kena belajar. Dah terima, inna lillah, aku letak daripada engkau ya Allah, aku kembali kepada engkau, aku terima. Jangan terus balik. Kalau terus baik, dia bayar namanya. Hilang macam mana? Sedekah je lah tentu kan. Eloknya datangkan usaha dan cari. Tapi masa cari tu aduh, ni dalam arti sakit, cari tak jumpa pula tu. Setahun tak hilang. Dia punya cerita tu setahun tak hilang. Ini tentang ceritakan kegunaan dia tahu. Baik, kita ambil juga dan ini orang datang bukan senang datang dalam surau ni kan. Walaupun saya lalu Allah tentukan saya ambil tu. Contoh, kita pada satu cukup lah ambil ni sifat yang namanya wujud. Ini satu dia contoh. Wujud maknanya apa? Ada. Allah itu wujud, ada, benar-benar ada, sungguh ada. Mustahil tak ada, tetap ada, wajib ada. Ingat, bila sebut Allah itu bersifat wujud, saya ulang tadi, benar-benar ada, sungguh ada, tetap ada, wajib ada, mustahil tak ada. Ingat itu namanya Allah bersifat. Elok tengah beli, jadi budak ni nampak tarik pergi kat mak. Orang perempuan terlekong bawah kan bersambung sampai ke atas, sampai ke kepala. Jadi anak dia tarik ni, ibu, mak tarik ni, bila tarik ni dah kepala ni ikut sekali ni. Belah. Jadi dia lawan lekong dengan anak dia. Tapi lagi saya dah sebut. Sebab dia itu kejadian yang harus boleh ada, boleh tak? Baik. Katakan tuan-tuan keluar, betul keluar masuk tuan-tuan dia. Ni tak gambar kan? Tak. Hari cuma kadang bukan hari ni bunyi. Kalau lepas punya boleh pada asal raya dia teringat. Haji lah. Ni yang cerita rasa aku ni. Aku nampak je ni. Dah setahun lah tak habis cerita lagi dengan dia. Ini hati. Sebab tu tuan-tuan saya kata tadi,